Satu-satu memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ونصلي ونسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Tuan-tuan dan saudara jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana di kesempatan pada hari ini kita dapat sama-sama menghadirkan diri kita ke masjid untuk menunaikan solat fardu Jumaat pada hari ini dalam suasana umat Islam di Palestin, di Gaza terutamanya menghadapi hujanan bom dan peluru. Sebagai umat Islam, tuan-tuan, kita kena ada rasa simpati dan juga keinginan untuk memberi pertolongan kepada mereka dalam apa kaedah yang kita ada. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man lam ya'lam bi amril muslimin falaysa minhum." Sesiapa yang tidak mengambil berat hal-ehwal orang Islam yang lain, maka dia bukan di kalangan mereka. Jadi Nabi SAW menyatakan kita orang Islam ni, kita mesti ada semangat kasih sayang, belas kasihan di antara satu sama lain. Hubungan yang sangat kuat yang tanpa mengira keturunan, bangsa, warna kulit dan seumpamanya. Sebab itu Nabi kata, "Masalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'afufihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma." Nabi kata bandingan kasih sayang, cinta mencintai, belas kasihan, rahmat merahmati di antara orang beriman itu adalah seumpama satu batang tubuh yang mana apabila salah satu anggota daripada tubuh tersebut sakit, anggota lain turut terasa sakit sampai demam dan juga berjaga badan. Contoh, bila mana ada seorang kena kat kaki, dijun-jun kat kaki, tapi mata nak tidur tak boleh. Apa hal yang mata dengan kaki? Nak ceritanya, anggota ni dia saling rapat. Walaupun yang kaki tu kaki, yang berdenyut tu kaki, yang bergerak tu kaki, dia tahu ramai kena tahu ni. Ramai kena tahu. Jadi yang bergerak tu kaki nak tidur badan pun tak boleh, mata tak ada. Nabi nak beritahu pada kita, itu hubungan anggota badan ni cukup rapat.
Begitu juga hubungan orang beriman kena hubung macam tu. Bila mana umat Islam di Palestin ditimpa musibah yang seumpama itu, kita mesti turut merasai kepedihan yang mereka alami. Dan kita bantulah sekurang-kurangnya dengan doa. Doa silahul mu'min, doa senjata bagi orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Bantuan dengan wang ringgit, bantuan dengan apa-apa saja yang kita boleh buat. Memberi tekanan ekonomi kepada syarikat-syarikat yang ada hukum kait dengan membantu negara haram Israel dan seumpamanya. Jadi tuan-tuan dan rahmat Allah Ta'ala sekalian, pada tengah hari ini saya nak bincang isu sedikit isu Palestin. Dan kalau siapa-siapa yang ada soalan nak tanya macam biasa, saya buka ruang ada setengah jam kita ni boleh tanya. Soalan open lah bukan isu Palestin saja, isu apa pun tuan-tuan nak tanya boleh tanya. Siapa-siapa ada soalan boleh WhatsApp kepada saya. Soalan terbuka disebut tadi, nak tanya apa pun boleh WhatsApp kepada saya di talian 019 324 1364. Seulang sekali lagi, sesiapa yang mempunyai sebarang persoalan yang nak bertanya, anda boleh bertanya melalui talian 019 324 1364. Baik, tuan-tuan, baru-baru ni ada orang bertanya kepada saya. Dia kata punca Gaza diserang ni kerana Hamas lah. Hamas lah yang diserang. Satu. Yang kedua, dia kata sebab apa Hamas ni dia serang orang awam Israel. Saya kadang-kadang saya tanya-tanya, mengapa masyarakat kita ni dia masih lagi tidak faham isu. Dan yang herannya, dia bertanya, dia kata bahawa mengapa Hamas dibunuh orang awam Israel. Dia simpati pula pada orang Israel tu. Saya nak tanya boleh, adakah orang awam Israel? Itu persoalan. Ada. Contoh, kita ada rumah, duduk selesa, kita beli, kita bayar, kita duduk dengan family. Tiba-tiba ada satu puak ni, satu family ni, dari rumah kita, nak tumpang sekejap. Kita bagilah tumpang satu bilik, satu bilik dia, untuk di 3 malam. Duduk itu, dia kata bilik ni aku punya. Bilik ni aku punya. Bukan cakap tu. Dia kata aku bukan cakap nak bilik ni, aku nak semua bilik dalam rumah ni. Kamu duduk dapur dah. Kita tuan rumah tu, dia suruh kita duduk dapur. Dia ambil semua bilik tu. Lepas tu, bila dia tengah tidur, kita pun geram nak ambil kuali yang sama. Dia ambil dapur, dia dapur. Ada apa? Ada kuali. Kita periuk. Kita pegang kuali, boom, bagi dia ke belakang. Oh. Tiba-tiba kita disalahkan. Kamu tak boleh, itu hak dia. Dia tengah tidur, mana boleh pukul dia macam tu. Patut kena kejut dia dulu. Cakap elok-elok dengan dia. Kena sabar lah tu. Kena sabar lah. Dia dah sedang rampas tempat kita buat macam tu. Inilah kita kata kadang-kadang pemikiran tu, dia mesti tak faham isu sebenarnya. Israel di mana ada negara? Tak ada. Tak ada. Ada orang kata pula, kena bezakan Yahudi dengan Zionis. Yahudi dengan Zionis kena beza. Zionis jahat. Mereka tu seorang Yahudi baik, ada Yahudi baik. Tuan-tuan, saya tak nafikan ada Yahudi baik. Seorang dua zaman Nabi pada yang masuk Islam siapa? Yahudi Abdullah bin Salam. Masuk Islam. Tapi itu seorang dua ya. Kebanyakan majoriti dia semua tak baik. Sebab itu Quran sebut tentang golongan Yahudi. Quran tak sebut
ada baik orang dua tu. Sebab apa? Sebab hukum dilihat kepada majoriti. Macam komunis lah, tuan-tuan. Macam komunis. Kalau kita lihat komunis ni, ada tak dalam kalangan orang komunis itu ada tak baik? Ada tak? Takkan tak ada. Ada orang dua baik kan. Tapi ada tak orang kata komunis tak ada kita jahat. Kalau kata komunis jahat, komunis ada yang baik. Boleh tak kata begitu? Atau memang komunis jahat lah komunis. Betul tak? Jadi kita berhukum di atas majoriti tu. Dan survei dibuat di Israel, di kalangan Yahudi itu 98%, 98% bersetuju bahawa Israel negara mereka. Oh, jahat tak ya? Jahat lah tu. 2% lah. 2% dia tak ada. 2% dia. 98% tetap no merampas tanah umat Islam di Palestin. Mereka datang maka rampas, tuan-tuan. Apatah lagi bukan cakap rampas, tiap-tiap hari berlakunya pembunuhan. Tiap-tiap hari berlakunya pembunuhan, tuan-tuan. Dan maka mencemar Masjid Aqsa, maka membunuh. Hamas tidak balas, tak tidak balas, mereka tetap membunuh. Itu perangai Zionis Israel Yahudi. Jadi tuan-tuan, di sini patutnya dilihat dengan apa yang dibuat oleh Hamas itu, membuka mata seluruh dunia betapa sebenarnya buat Yahudi jahat. Kadang-kadang orang sangka lagi baik. Masuk Amerika lah, Amerika dia pasal-pasal di depan Zionisnya. Sebab apa? Dia membunuh orang tanpa peri kemanusiaan. Dia bunuh yang ramai yang kanak-kanak. Apa yang besar kanak-kanak? Dia serang apa? Dia serang hospital. Kalau ikut undang-undang antarabangsa, tuan-tuan, dalam perang ni, mereka dalam perang tak boleh bom hospital, tak boleh bom sekolah, tak boleh bom tempat-tempat ibadat. Mereka bom apa dah? Yang menjadi mangsanya budak-budak, kanak-kanak, wanita dan seumpamanya. Dan itulah perangai tidak seperti kemanusiaan Yahudi Zionis Israel itu. Sebenarnya kalau kita baca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita dah nampak dah tuan-tuan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana berhijrah ke Madinah, Nabi buat satu piagam, nama dia piagam Madinah. Piagam Madinah ni maknanya perlembagaan bertulis yang pertama di dunia. Susun kehidupan masyarakat dalam sebuah negara di Madinah Munawwarah. Dalam piagam itu ada perjanjian dengan Yahudi. Kamu bebas untuk mengamalkan apa juga pegangan kamu, bebas. La ikrah fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Yang keduanya, saling tolong-menolong untuk membangunkan negara. Hormat menghormati, jiran tetangga. Mana tolong-menolong. Hak mereka dijaga. Nabi sebagai pemimpin di Madinah Munawwarah, ketua negara, Nabi jamin hak orang Yahudi pun akan dijaga, akan dipelihara. Tapi dengan syarat jangan mengkhianati negara Madinah Munawwarah. Jangan khianat. Mereka nak agama mereka terpulanglah, tak apa, tak masuk Islam pun tak apa. Tapi hidup patriotik sebagai warga negara. Ya, dah ada perjanjian jelas. Tapi yang kata Yahudi ni Yahudi lah. Dan akan lebih pengajaran dan itibak. Bahkan Allah Taala cerita banyak orang Yahudi itu dan nenek mereka baru Bani Israel ni. Orang yang begitu mereka lawan para nabi, bukan cakap lawan, mereka bunuh para nabi. Kalau nabi pun maka kamu bunuh, tuan-tuan, dekat orang Gaza ni. Agak-agak mudah kan? Nabi pun dia bunuh. Nabi Musa tu dia buat tak tahu tu ya. Dia Musa ajak, jom kita pergi atas. Nabi kan dia tak mau. Dekat Nabi dia boleh kata begitu. Tu dulu kita zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yahudi yang duduk di Madinah ada 3 yang besar. Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraidah. Sebenarnya sebab apa mereka pergi duduk di Madinah tu? Asalnya mereka duduk di Madinah. Dalam kitab mereka menyatakan bahawa akan ada Nabi akhir zaman yang akan datang ke Yasrib Madinah. Mereka main pindah ramai-ramai.
Daripada nak tunggu Nabi akhir zaman. Bila masa bergaduh dengan Arab, Aus dan Khazraj, mereka siap bagi warning lagi. Hamba tunggu. Datang Nabi akhir zaman nanti, kami akan bersama Nabi, perang kamu. Mereka kutuk lagi. Mereka hentak lagi bahawa Aus dan Khazraj ni. Mereka tak tahu Nabi itu, mereka ingat Nabi itu di kalangan Bani Israel. Itulah. Kalangan Yahudi juga. Tiba-tiba Nabi Muhammad SAW diutuskan di kalangan bangsa Arab. Bila tengok lagu itu turun dia tak terima. Allah Ta'ala cerita dalam Quran. Masa kenal Nabi ketika mana Nabi sampai di Madinah, dia kenal dia Nabi. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal Nabi macam mereka kenal anak-anak mereka sendiri sebab ada dalam kitab. Maka tahu itu Rasulullah. Tapi oleh kerana Nabi bukan bangsa Yahudi, satu saja mereka tak terima. Cuma ada juga cerdik, tapi tak ramai. Contohnya seperti Allah bin Salam, jadi pendeta Yahudi. Memang dia duduk baca kitab. Bila Nabi sampai Madinah, dia tengok-tengok, dia kata, duit, Nabi duit. Dan kitab tadi. Dia pergi jumpa Nabi, dia dialog dengan Nabi. Akhirnya dia berjaya menurunkan ego dia, dia berislam. Ini antara berislam. Ada bukan tak ada, kita ramai. Lalu, Nabi cakap dengan dia kata, kalau kamu masuk Islam, kamu ni pula orang terhormat di kalangan Yahudi, why not kita panggil mereka juga untuk kamu bagi penerangan. Apa kata Allah Salam? Dia kata, ya Rasulullah, tak boleh. Mereka ni perangai dia pelik. Orang yang saya tahu lah Yahudi, dia Yahudi, dia tahu lah, dia tak akan terima. Nabi kita cuba, okey kita cuba. Nabi pun panggil buat Yahudi, main kumpul. Nabi kita orang dia sah mainlah kumpul ya. Masa tu Allah Sallallahu menyorok lah, tak muncul. Nabi tanya nak share dia orang. Hampa kenal yang Allah Sallallahu? Oh kenal. Siapa dia? Oh dia pendeta kami. Oh dia duduk share kami lah. Ustaz kami lah, tu guru kami lah. Orang alim. Wih dia kakak kami cabit spring. Betul lah. Masa dia puji melangi. Bila selesai gitu, dia kata apa? Dan dia kata, kalau dia berislam, mana betul? Takkan kot. Takkan kot. Tunggu kami. Mesti besar sama kami. Kami pun bagi Allah Salam. Selamat betul. Wahai, aku dah dengar dah tadi. Allah cakap apa, puji aku. Alhamdulillah. Kamu pun tahu. Dalam kitab kita, tanda-tanda kenabian ada pada Muhammad. Dan dialah Rasul akhir zaman. Dia pun nak mengajar kamu, jom kita beriman. Aku sendiri beriman. Dia puncak dengan masyarakat. Dia beriman. Tuan-tuan, apa yang berlaku? Waktu itu juga orang Yahudi untuk Allah dalam depan. Dia kata, ni tak boleh pakai. Tak boleh pakai. Ya? Tak boleh pakai. Dia cakap bohong ya? Oh, dia kutuk lagi. Betul kan? Aku tak terima. Itu kata orang Yahudi. Begin. Stubborn. Sebab itu Allah Ta'ala mengumpamakan golongan Yahudi dengan kedelai dalam surah Al-Jumu'ah. Mathalul ladzina humilut tawrata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Allah Ta'ala cerita golongan Yahudi macam kedelai. Macam apa? Macam kedelai ni antara sifat yang sama. Degil. Oh degil. Degil saja. Dan kedai juga, dia ada banyak sifat bodoh. Dia juga bodoh. Dan kedai juga cerdik. Ada tempat dia cerdik. Dia juga cerdik tak? Cerdik tak? Ada cerdik apa? Cerdik tipu. Cerdik. Sebab tu merasa dengan bilangan yang tak ramai seluruh dunia. Hari ni 16 juta ya seluruh dunia. Tapi dia pada faktor seluruh dunia. Amerika ada sebagainya. Maknanya cerdik kan? Kan? Itu sifat. Kalau kita kaji kedai, kita akan dapat sifat Yahudi itu memang ada pada kedai. Memang ada pada kedai. Tentu ada dalam rahmat Allah Ta'ala sekalian. Oh ni, Hamas tak cukup senjata untuk pertahankan bumi Palestin. Kerajaan Palestin pun tak kira Hamas kenapa? Baik. Dia gini. Mereka ada cara berbeza. Hamas memilih jalan untuk menggunakan jalan jihad. Sebab mereka tak nampak dah jalan lain untuk berhadapan dengan Yahudi. Tak nampak dah. Sikit-sikit dia ambil, sikit-sikit dia ambil. Sampai dia umat Islam sikit dia dengan daripada bumi yang besar tu.
Kalau Gaza tu macam Pak Shah Alam. Habis dia ambil. Tidak ada jalan lain. Kalau kata jalan perdamaian, tak selesai masalah. Sebab mereka ni bukan jenis yang menepati janji. Perkhianatan maka jelas. Sebab tu dua puak di Palestin ni pun. Satu puak kata kita boleh ikut toleransi apa. Tapi Hamas tidak. Dan Hamas disokong oleh ramai. Kerana apa? Kerana mereka nampak ketika berhadapan dengan Yahudi, itulah sebab berhadapan dengan penceroboh. Dia ni kalau nak berdamai ni, kalau dia tu ada negara, dia negara dia, kita negara kita, okey kita berdamai lah, jangan perang. Tak apalah. Ni dia main negara kita, kita nak berdamai. Dia keluar dulu berdamai lah. Tuan-tuan, orang main derapas rumah kita, mau dah kita berdamai dengan dia. Dia adalah rumah kita lagi ni. Okeylah, dia kata, jom kita berdamai. Kita tak terima dah. Tuan-tuan sendiri, tuan-tuan tak terima dah. Orang main duduk di rumah kita, dia ambil sebagian rumah kita, dia ajak kita berdamai. Kita pun reda tak apalah, saya ambil dapur mana. Kita berdamai, jangan bergaduh sama-sama. Tuan ambil lah semua rumah saya ni, saya ambil dapur je. Saya duduk dapur tak apalah, saya reda. Agak tuan-tuan terima. Tuan-tuan takkan terima. Nak berdamai boleh, keluar rumah aku dulu. Betul kita berdamai ya? Jangan perang. Aduh. Tapi Yahudi tak akan buat macam tu. Jadi macam mana cara lagi boleh buat? Macam mana cara? Lihat. Itu yang dipilih oleh Hamas. Itu. Tuan-tuan. Sebab apa? Sebab Yahudi ni takkan. Dia khianat ke nombor satu. Nabi pun dia kena sebut tadi. Yahudi ni setelah mereka berjanji dengan Nabi SAW. Ya, di negara Madinah. Okey dah, Nabi jamin. Dia akan dijaga. Dan dia khianat. Hak pertama khianat siapa? Yahudi Bani Qainuqa. Yahudi Bani Qainuqa ni tak ramai kan. Tapi dia kaya. Sebab dia meniaga emas. Dia meniaga emas kaya. Dia mula-mula khianat. Pertama dia khianat apa? Dia sokong tentera Quraisy masa perang Badar. Tu khianat. Hai. Kita contoh warga negara Malaysia tiba-tiba kita ke negara lain. Khianat ada. Malaysia contohnya kita berkonfrontasi dengan mana-mana negara. Contohlah dia warga negara Malaysia, tiba-tiba ke negara itu. Macam mana saja? Khianat dah. Khianat lah. Satu. Yang kedua, Muslimah masuklah pasar masa mereka masuk pasar. Dia pakai mudah tu. Yang ini kita buka mudah. Kita nak buka mahal berapa? Kita nak buka. Dia buat khianat kat wanita ni, Muslimah. Bila dia duduk, dia ambil kain, ikat dekat bangku kursi. Ikat ujung kain. Bila kawan dia bangkit, semua orang lah dia punya pakaian dia menjepit dan dia minta tolong. Ada orang Islam kata seorang main tolong. Marah Yahudi, main pukul Yahudi yang buat kerja tu. Sekumpulan Yahudi main benar bunuh laki-laki. Tuan-tuan, ahli pengkhianatan yang dilakukan oleh Yahudi Bani Qainuqa, Nabi. Terus Nabi siapkan tentera halau dia orang Yahudi Madinah. Jahat. Dah bagi dah macam-macam jahat. Dah bagi duduk apa semua jahat, khianat. Itu panggil Yahudi. Qainuqa ada dua lagi. Yahudi Bani Nadir dan Quraizah. Pokok ada pengajaran. Mereka boleh duduk sekali kan. Tak juga tuan-tuan. Yahudi Bani Nadir. Mereka ada perkampungan mereka. Satu hari Nabi dalam perjalanan ke Quba, Nabi singgah di perkampungan Yahudi Bani Nadir. Sebab ada urusan tentang dia. Nak jumpa pemimpin-pemimpin dia. Nabi nak jumpa. Bila mana Nabi sampai di perkampungan itu, dah ada konspirasi. Muhammad ada di kampung kita. Ready apa? Mereka persiapkan batu yang besar, nak naik ke atas bangunan. Kita minta Nabi dari bawah tu, mengatakan tolak batu tu tempat dari perancangan konspirasi nak bunuh Rasulullah SAW. Itu dia jahat-jahat. Nabi boleh pada bunuh. Daripada biasa lah orang itu tuan. Allah bagi tahu Nabi cepat-cepat meninggalkan perkampungan Bani Nadir. Dia pun betul-betul keluar cepat. Dia pun dah rancang elok ni. Nabi cepat-cepat keluar. Sebab apa? Dapat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi kata Allah dah bagi tahu aku
perancangan konspirasi dia orang. Ya, akhirnya Yahudi boleh normal pergi halau dalam macam. Sebab apa? Sebab umat Islam ada kekuatan. Dan ada kekuatan. Kalau tinggal lagi Yahudi pada Quran, tuan Yahudi pada Quran pun khianat. Tak singgah satu kabilah Yahudi pun khianat. Khianat yang bagaimana? Mereka bersekongkol dengan tentera-tentera Ahzab dalam peperangan Khandaq. Dalam perang Ahzab, golongan Muslim Quraisy, golongan kabilah Arab, golongan-golongan yang bersepakat ni termasuklah Yahudi Bani Quraidah yang mereka bertindak musuh dari dalam. Musuh dari dalam. So, Nabi berhadapan dengan musuh luar, musuh dalam. Sebab itulah lepas selesai perang Khandaq, Jibril bagi tahu Nabi ada kaum umat Islam yang tak senjata tapi malaikat tak senjata lagi. Siapa? Orang yang Yahudi Bani Quraidah. Sebab mereka melakukan pengkhianatan. Maka Nabi SAW pun mengarahkan sahabat untuk ke pertempuran Bani Quraidah. Jadi nak cerita dan tuan-tuan, apa yang kita sebut tadi ialah apa? Ialah pengkhianatan adalah asam garam dalam kehidupan mereka Yahudi. Sebab itu saya heran, letaklah undang-undang antara bangsa, letaklah apa-apa, dia pun baik. Tak boleh guna senjata kimia, dia guna dah. Dia guna. Nampak? Dia pun tak kait pun. Itu perangai ilmu. Sebagaimana yang berlaku pada hari ini. Tapi malangnya ada orang Islam simpati pula pada Yahudi. Ya Allah, kita nak fikir tak boleh. Sebab itulah saya banyak kepada Syekh Abdul Fattah Salah Al-Qadhi almarhum lah, dalam buku beliau Israeliat Muhasarah. Dia kata apa? Dia kata orang Palestin ni dia pun lebih beruntung daripada umat Islam di luar Palestin. Kita pun terkejut. Mereka beruntung, mereka lah teruk. Kita okey je. Kita okey. Kita tak apa, mereka teruk. Kata Syekh Al-Khalillah, pandangan dia berbeza lagi. Dia bagi jawapan. Dan sebab apa dia kata begitu? Dia kata sebab orang Palestin ni mereka kenal musuh mereka. Maka bangun pagi, maka tahu. Maka berhadapan dengan Yahudi. Dan maka tahu itu musuh. Dan maka tahu mereka akan berjihad. Dan mati, maka mati syahid. Kerana berjuang menegakkan agama. Dan baru ni viral kan, ada seorang yang mati. Ada yang mati kan. Bau wangi. Mati syahid. Bau wangi, kawan tu siap tu lagi. Oh, dia ada wangi tubuh dia tak. Maknanya mereka kenal musuh mereka. Tetapi kata Syekh Al-Khalidi, dia kata umat Islam di luar Palestin mereka tak kenal musuh. Ya, mereka tak dapat serangan peluru hidup macam orang Palestin, tapi mereka tetap dapat serangan daripada Yahudi dalam bentuk Al-Ghazwul Fikri, serangan pemikiran. Jadi umat Islam di luar Palestin mereka tak dapat serangan peluru hidup, tapi mereka dapat serangan peluru Ghazwul Fikri, serangan pemikiran, menyebabkan mereka tak sedar itu musuh mereka. Mereka mengikut juga langkah Yahudi. Cara fikir pun cara fikir Yahudi. Ya, kesian pun kesian kat Yahudi dan macam-macam lagi lah. Ya Allah sebut walan narda anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi dan Nasara takkan raba kepada kamu selama-lamanya sehingga kamu mengikut jejak langkah mereka. Jadi Palestin itu peluru hidup. Maka nampak ini peluru yang bukan peluru hidup, tak nampak. Tapi dia mempengaruhi budaya kita, kehidupan kita. Ini juga satu pandangan yang kita boleh ambil perhatian. Baik, tuan-tuan. Salam, sudah berapa banyak doa yang telah diucapkan selama ini, kenapa tak sampai lagi bala atas buat sendiri? Tak ada doa yang dimakbulkan oleh Allah. Baik, kalau lah kita minta hari Allah bagi hari senang, tak ada ujian nama dia gitu. Kan? Hidup ini adalah ujian dan Allah nak tengok takat mana sampai tahap orang beriman. Ialah orang beriman, orang Islam sendiri pun tak satu. Ialah umat Islam tak satu. Kita nak harap pertubuhan OIC, dia takat tengok je OIC dia dah. Kan? Nak harap apa? Umat Islam punya pertubuhan paling besar apa? Tak ada kekuatan.
Jadi maknanya, tapi kita terus berdoa, tak kita yakin doa itu akan makbul, dan sememangnya kita yakin kebenaran hadis Nabi SAW. Satu waktu tuan-tuan memang Yahudi akan ditewaskan. Itu betul. Tapi nak sampai masa itu, kita kena terus usaha lah. Tapi Allah dah bagi jaminan, Nabi dah bagi jaminan. Sebab apa? Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi kata, la taqumus sa'ah, tidak akan berlaku kiamat hatta yuqatil muslimun al-yahud. Tidak akan berlaku kiamat sehinggalah berlaku pertempuran yang maha dahsyat, yang paling dahsyat, ni last pertempuran antara orang Islam dan orang Yahudi. Dan waktu itu Yahudi kalah. Sebab apa? Orang Islam akan bunuh Yahudi. Hatta yahtabi al-Yahudi min wara'i hajar wa syajar, sehingga Yahudi akan menyerok belakang pokok, belakang batu. Fayaqulul hajar wa syajar, maka berkatalah pokok, berkatalah batu. Allah bagi kemampuan di akhir zaman ini untuk pokok dan batu berbicara, ya Abdullah, wahai hamba Allah, ya Muslim, wahai orang Islam, ta'al, mari sini. Wara'i Yahudi, belakangku yang jorok Yahudi, mari bunuh dia. Fakul illa al-gharqat, Nabi kata, kecuali satu pokok yang tak bersuara. Pokok apa? Pokok gharqat. Sebab apa dia tak bersuara? Fa innahu min syajaril yahud, kerana pokok ni pokok Yahudi, kata Nabi. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Dan betul tak hadis? Siapa? Hadis sahih. Yahudi pun percaya. Yahudi tu kata mereka, dia bukan tak ada ilmu, mereka ada ilmu. Cuma ego mereka je, sabar mereka degil, mereka tak nak beriman. Mereka percaya hadis ni. Apa bukti mereka percaya? Kalau tuan-tuan masuk ke Jerusalem, sahabat-sahabat yang berjaya dia akan masuk ke Jerusalem, dia akan masuk dekat sempadan Jordan tu. Sepanjang-panjangnya di padanan pokok-pokok Yahudi. Sepanjang-panjang jalan tu boleh tengok tu ada bukit dia tanam pokok-pokok juga banyak. Kalau hamba tak siap bertanam boleh bertanam. Di Jordan tak ada orang tak. Saya carilah di Jordan. Saya berkata kalau ada orang tentang dia, tak ada lah. Di Jordan tak ada. Di Israel, Ustaz bin Selum tu memang dia pada tanam banyak. Sebab dia tak tahu hadis Nabi tu betul. Warqat lah pelindung dia orang. So dia pada pelindung, dia pada tanam banyak pokok warqat. Tentang pokok warqat tu buat apa? Dia ada pokok warqat tu buat apa? Ada yang kata pokok rum lah, ada yang kata pokok Christmas lah, ada yang kata pokok cactus. Tentu orang dia nak cactus lah. Yang boleh menarik tu ada orang pernah sebut pokok rambai. La ilaha illallah. Pokok rambai. Dia bukan. Warqat pokok apa? Dengan silah kita tanam depan tu lah. Tanam pokok apa tu kan? Pokok apa? Pokok apa? Pokok apa lagi? Kita bukan ada pokok tu. Dalam Google tu buat lah. Dia dah nama sertifik, saya ingat nama sertifik lah. Tapi pokok apa tak ada. Tak ujung tak ada. Jadi cerita dia tanam banyak-banyak. Maka tanam pokok warqat banyak-banyak. Maknanya mereka tahu yang begini. Dia bercerdik, kata cerdik, dia tahu. Tapi bak beriman tidak sekali. Sombong dia macam iblis kan. Saya tak kena Tuhan. Tapi kesombongan dia itu menyebabkan dia tak patuh kepada Allah Ta'ala. Sombong. Dia bukan tak kena Nabi, dia kena Nabi Muhammad. Tapi kesombongan dia sebab Nabi Arab dia takkan terima. Sebab Yahudi ni dia percaya bahawa dialah bangsa yang paling mulia di atas dunia. Tak ada siapa-siapa yang lebih mulia daripada Yahudi. Itu perangai dia. Sebab tu Yahudi hari ni tak banyak pun. 16 juta kita kata seluruh dunia 16 juta je. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, InsyaAllah kemenangan akan datang pada umat Islam. InsyaAllah. Tapi kita tak tahu ya. Bukan makna begitu kita berdiam diri tak malam kerana Allah jadi kemenangan dan dia jadi menang. Ada. Usaha kena berterusan sebab Nabi kata la tazalu ummati zahirul haq. Akan berterusanlah sebelumnya umat mereka itu akan terus memperjuangkan kebenaran. Tuan-tuan kita berdoa. Jaga yang ada pada kita yang paling mudah doa. Kita nak buat macam lagi jauh balik sendirian. Jadi kita simpati. Dan sebagai manusia tuan-tuan, kalau orang bukan Islam sekali pun, dia akan simpati atas nama kemanusiaan. Cuba tengok hari ini seluruh dunia demonstrasi di UK, di Holland, di Amsterdam, di berapa tempat ada di Amerika sendiri. Di kalangan orang bukan Islam pun ada. Itu sabda demonstrasi. Sebab apa? Sebab mereka nampak kekejaman dan kezaliman hidup berberi kemanusiaan.
Kita orang Islam lagi kita rasa sebab apa? Sebab dia melibatkan saudara kita semuslim. Jadi mudah-mudahan kita doa banyak-banyak. Tuan-tuan, wallahu ta'ala alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.